Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and selamat petang kan. Good afternoon. Today topic uh, supposedly that we have uh, kelas kita bila sepatutnya? Hari Senin lah. Saya tak ingat lah. Tapi Atirah always remembering me when will our class, but I will only occupy 2 weeks, maybe less, 2 weeks. For the first two class, we're supposed to cover on the theoretical behind a finite element analysis or finite element method, and the other two class supposedly we cover on the practical basis. Okay, but for two class it's not enough. You have to do by your own actually. But anyways, there's that is how it works. For today class, it is a very quick class. Maybe take around 1 hour or less. I hope it will be less. The topic will be covered on introduction to finite element analysis or finite element method. Finite element analysis, for short, we call it as FEA, and the finite element method, for short, we call it as FEM. Okay, FEM. You can look at the picture there. Let's read together. The finite element analysis is a numerical method for solving problem of engineering and mathematical physics. Okay, boleh ambil note lah kat situ. Tak keluar exam, memang tak ada exam pun kan. Tapi kalau orang tanya finite element analysis ataupun FEA, dia boleh solve apa benda? Dia boleh solve engineering problems and mathematical physics problem. Okay, FEA, it is useful for problem with complicated geometries, complicated loadings, and complicated material properties. Very useful, where analytical solution cannot be obtained. Okay, that's the two terms that what is actually finite element is a numerical method solving problem, engineering problem, and the mathematical physics problem, where it's useful to solve a problem with complicated geometries, complicated loadings, and material properties. And next, what next? The purpose of FEA. For example, we have and what we learn during the first year of engineering study and the second year until the third year, you still have a theoretical study on how to solve analytical solution. Okay, for example, on stress analysis for trusses, beam, and other simple structure. Kan, you selalu nampak kat kita ada selesaikan untuk you. Tak boleh tulis sekejap. Kalau kita projek ni memang dia tak boleh lukis. Awak ada beam selalunya kan, beam macam ni lah. Saya tunjuk beam. Awak nampak kan? Saya punya kamera kan. Tukar kat face sikit. Alright. Ni beam awak yang dulu masa awak belajar waktu tahun 1. Sini ada roller, sini ada hinge. Kemudian awak letakkan satu force ke atas tu kan. Itu ialah beam 2D solution lah. Awak kira dia solution dia itu dipanggil analytical solution. Tu simplicity, sangat simple lah. Awak nak selesaikan dia pun sepatutnya gunakan analytical pun tak apa. In fact, awak pernah pun selesaikan dia menggunakan analytical solution. Maksudnya menggunakan tangan. Di mana analytical solution selalunya mass concentrated at the center of gravity. Dia punya mass tu kita letakkan dekat center of gravity. Selalunya lah kalau kita nak selesaikan solution menggunakan
kita nak selesaikan problem menggunakan analytical, menggunakan tangan, selalunya math yang kita letak ataupun math yang kita consider untuk satu-satu problem tu kita letakkan dia betul-betul dekat center of gravity. Kemudian beam geometries atau beam cross sectional tu selalunya kita akan letak dia simplified version lah as a line segment. Awak boleh lihat contoh-contoh analytical study yang awak dah pernah belajar, selalunya awak letak dia sebagai line saja. Ataupun kalau dekat strength tu bentuk-bentuk dia pun tak begitu kompleks lah. Tapi for finite element analysis for short FEA, the design geometry is lot more complex. Finite element analysis can solve design geometry for more complex and the accuracy requirement is a lot higher. Okay, dia punya result kalau awak testing dengan actual dengan finite element adalah accuracy dia sangat hampir, maksudnya menyerupai. Kalau awak cipta satu beam yang dia punya cross section area dia irregular, kan, awak sangat brilliant lah. Maksudnya awak nak reka satu beam yang bentuk dia irregular, kemudian awak fabricate dia, awak testing actual lah ni, kemudian awak dapat result dia, and then awak testing lagi menggunakan finite element analysis, awak lukis cantik-cantik menggunakan 3D software, apa-apa 3D software, kemudian awak testing dia, awak akan dapat accuracy result secara fizikal dengan result apa yang dapat dalam komputer. Itu dipanggil finite element analysis. Okay, what the use of that? Finite element analysis selalunya untuk understand the physical behavior of complex object. For example, strength of that object, the complex object, the heat transfer capability of that object, fluid flow, and etc. Boleh lihat macam-macam jenis objek yang kita jumpa sekarang ni for today. Dia punya strength of that material ataupun design selalunya telah diuji menggunakan finite element analysis. And a little bit more, FEA selalunya to predict the performance and behavior of the design. Okay, to predict and performance the behavior of the design. And also to calculate the safety margin and to identify the weakness and the design accurately. Okay, and to calculate the safety margin and to identify the weakness of the design accurately. Okay, how is that applied on the finite element analysis? You guys know kan, fatigue. What is fatigue? If you still wonders what is fatigue, fatigue ni macam, kalau untuk badan ni macam penat lah, tapi untuk material, especially to the ferrous material, besi apa-apalah ferrous material, kalau you try to di apply dengan non-ferrous juga, besi yang boleh berkarat dan besi yang tak boleh berkarat, tu maksudnya ferrous and non-ferrous. Kalau you apply satu, sebagai contoh ni lah, klip saya yang telah dibuka ni, paper clip, awak try bending dia berulang kali. Ni adalah proses fatigue. Try bending dia berulang kali. Pusing dia berkali-kali, lama dia akan putuskan, snap. Okay, dari situlah finite element tu berfungsi. You tak perlu ambil ataupun fabricate satu material yang sudah siap, kemudian you nak testing dia punya fatigue dia. Berapa cyclic dia boleh tahan? 2,000, 200,000 cyclic. Jadi kalau awak menggunakan finite element analysis, awak boleh tahu dah dia punya cycle, SN cycle dia. Maksudnya berapa cycle satu-satu objek ataupun satu-satu design tu boleh tahan dengan load yang diterima. Okey? Awak boleh selesaikan menggunakan finite element saja.
untuk sekarang-sekarang ni, sekarang punya masalah ni. Kemudian, finite element analysis can identify the optimal design with confidence. Okay, how that designer confident that the remote control that I hold here can be dropped for almost 1,000 times without dent or broken or any effect on the electronic itself. Sebab itulah dia boleh find the optimal design. Macam mana nak cari optimal design supaya dia tahan jatuh, tahan bila ditekan. Sebenarnya curve-curve ni, setiap curve yang berada dekat remote control ni telah di-study dengan begitu detail, in great detail. Okay. Next, what we have here on the brief story where the finite element analysis growth is in aerospace industry after World War II, where jets, missile and space flight are bukan introduce, tapi nak digunakan sangat-sangatnya, because from that time jet and missile and space flight mostly diorang study masih menggunakan analytical solution dan the need for lightweight structure, macam penggunaan dekat jets, kapal terbang kan, dia memerlukan lightweight structure dan complex structure. Jadi benda-benda yang complex structure ni ataupun lightweight structure yang menggunakan carbon lah, dia kalau nak menyelesaikan analytical tu memang boleh, tapi dia almost impossible lah, boleh dikatakan almost impossible lah. Kemudian from that time juga it require a accurate stress analysis. For example, kalau complex problem you nak try solve using analytical solution, sangat susah lah. Kemudian kalau wujudnya satu-satu problem ataupun satu-satu tool yang boleh membantu orang-orang zaman dahulu tu menyelesaikan masalah lightweight structure mereka, so what is that? Finite element analysis lah. Okay, ini juga adalah seiring dengan the growth of computer. Still remember kan, World War II dimenangi oleh di antara US dan Jerman kan. World War II, US dan Jerman. Memanglah adalah Russian, Japan pada 1938 tu. Tapi we can globally agree that World War II won by USA. How they won the World War II? By the growth of computer. Macam mana diorang menang World War II tu ialah dengan mereka cipta komputer untuk menafsirkan Morse code yang digunakan oleh pihak Germany kan. Itulah the growth of computer start from there, and the use of that computer to solve a finite element analysis also is start from there. We done with history. Common FEA application. Of course, on engineering, it is either on mechanical, aerospace, civil, automotive. All those applications in engineering commonly use finite element analysis to solve a complex problem. Okay, complex problem. And the area
of what those mechanical engineer, aerospace engineer, civil and automotive engineer solve using finite element analysis is there. You can read there on the structural analysis, on the stress analysis. It is either on static or dynamic problem, linear or non-linear problem. Still remember, right? Linear and non-linear. What is the difference between linear and non-linear? Kalau you masih ingat stress strain curve, stress strain curve, kan? Stress strain curve. Lepas tu kita ada whiteboard kan kat belakang ni, boleh saya tulis-tulis sikit. Tak apa, nanti saya alihkan whiteboard saya ke sini. Stress strain curve, kita ada bahagian linear dan non-linear kan. Jadi finite element analysis boleh menyelesaikan bahagian linear dan non-linear part. Kemudian finite analysis also can solve fluid flow, macam mana fluid to flow kat satu-satu barang. Contoh application yang kita jumpa di depan mata, fluid flow, kereta kita lah, kereta Myvi tu saya tak naklah cakap dia tiada analisis untuk finite element, untuk fluid flow dia kan. Tapi kalau kita lihat bentuk Myvi tu sendiri, macam kurang dynamic, kurang aerodynamicnya kalau kita tengok kereta Myvi lah. Tapi kalau kita tengok kereta yang high class lah, high end, seperti macam BMW, Mercedes, of course lah Ferrari, Bugatti and all that. Semuanya ada fluid flow analysis before diorang fabricate. Okay, diorang akan fluid flow analysis. Of course on the heat transfer itself, kereta pun ada dissipate heat dekat engine ni lah. Of course dekat engine lah. Kalau dia nak study finite element analysis of heat transfer dekat engine, dia boleh gunakan juga apa-apa software yang available yang boleh buat finite element analysis on heat transfer. And electromagnetic fields and soil mechanic pun boleh, acoustic pun boleh, biomechanic pun boleh. Okay, pelbagai bidang finite element analysis boleh selesaikan. On the next, good idea lah, saya rasa saya boleh letak saya punya whiteboard kat sini. Awak nampak kan apa yang saya tulis? Sama juga ni, sebiji macam dalam kelas. You duduk belakang-belakang kan, kalau nampak skrin kecil kan, serupalah macam awak duduk dekat kelas, duduk belakang-belakang, nampaklah saya kecil dan skrin pun nampak kecil. So menarik idea tu, saya akan alih saya punya whiteboard pergi ke belakang sini, so saya boleh gunakan marker lagi. Seterusnya, finite element analysis, it is all about discretization. It is all about discretization. Finite element analysis boleh juga selesaikan simple analysis. You boleh buat satu line, kemudian you minta diselesaikan problem you. No problem. Finite element analysis lagi suka, dia lagi cepat selesaikan problem you. Tapi you dah miss lah dia punya kehebatan dia. Sebab kehebatan finite element analysis, dia boleh menyelesaikan satu problem yang kompleks. Okay, dari kompleks objek tu, dia akan discretizekan dia. Macam mana dia discretizekan dia? Okay, sebagai contoh, laptop ni pun of course dia akan gunakan finite element analysis. Dia orang tak study lah fluid flow, macam mana kalau awak tiup dia ke arah dia. Dia taklah macam tu, fluid flow macam tu. Tapi dia study fluid flow yang berada dekat dia punya heat kat sini. Dia punya macam mana heat transfer dekat dia punya kompartmen CPU tu. Dia study lah finite element analysis kat situ. Dia tak study lah finite element analysis yang berapa you tiup fluid flow kan. Saya cerita pasal fluid flow lagi. Berapa udara ataupun berapa daya ketahanan ataupun
macam mana drag force ataupun dia punya lift force yang berlaku terhadap you punya laptop ni di bahagian luar. Dia tak study yang tu. Tapi finite element analysis dia study dia punya strength of this hinge. Ni kan ada hinge kan kat sini kan, kiri dan kanan kan, hinge kan. Dia study macam mana hinge ni kekuatan dia, berapa banyak kali kita boleh push and pull dia. Okay, push and pull dia. Berapa banyak kali kita boleh tekan keyboard ni tanpa rosak. Ini semua study menggunakan finite element analysis. Selepas dibuktikan dengan finite element analysis, nanti dia orang fabricate, kemudian dia orang buat physical experiment pula. Okay, dia buat physical experiment nak make sure finite element dia orang tu tepat study dia. Okay, kemudian kalau ada apa-apa perubahan, selalunya perubahan tu tak sebelum dia orang fabricate lah. Dia masih peringkat design lagi. Kalau di peringkat design lagi, dia orang boleh buatlah perubahan-perubahan design yang dia orang perlukan. Jadi kalau kita lihat dekat slide kat sini, real world problem, laptop real world problem, kemudian dia simplify physical model. Selalunya laptop lah. Saya ambil contoh laptop lah. Dia adalah real world problem. Kemudian you nak design satu benda yang baru. You lukis dia, bukan you lukis dia simplified. You lukis dia bentuk 3D. Tapi you try to solve it on the simplified way. Okay. By discretizekan dia. You tak masukkan dalam komputer finite element analysis, maksud saya. You lukis, of course, you lukis semuanya. Barulah dia jadi satu benda 3D. Tapi bila awak nak study on hinge saja, you try to simplify dan kan dia, you ambil hinge tu saja. Kemudian you idealizekan dia. Kemudian you create mathematical model. Yang ni background cerita lah ni. Yang ini software yang ambil cerita lah. Bukanlah you tulis tangan lagi mathematical model untuk hinge tu, tak. Tapi komputer tu dia akan wujudkan sendiri mathematical model. Kemudian dia akan discretizekan model awak tu. Discretizekan ni maksudnya dia akan meshingkan lah. Dia akan pecah-pecahkan. Sebagai contoh apa lagi yang saya ada kat sini? USB kat sini. USB ni USB. Saya besarkan sikit. Nampak kan yang warna biru tu, USB. Ini you punya 3D. Kemudian you simplifykan dia. Tutup tak perlu. You nak study ni saja. Apakah daya yang diperlukan ataupun berapa daya yang ditahan supaya awak push USB awak ni dekat you punya USB port. Kemudian pull dia berapa kali dia boleh tahan. Berapa force yang dia boleh tahan sebelum dia rosak. Okay. You idealizekan dia. Ini tak perlu. Ni saja perlu. Komponen yang perlu lah maksudnya. Idealizekan dia ni. Kemudian you komputer buat mathematical model, background. Kemudian you try to discretizekan dia. Discretizekan dia apa? You try to meshing by size. Yang ni, semua ni dia akan meshing bentuk yang kecil-kecil. Dalam bentuk elemen dan nodes. Node ni titik lah. Elemen ni elemen lah. Elemen ni nanti saya akan beritahu apa itu elemen dan apa itu nodes. Okay. Dia cuba discretizekan dia seberapa kecil yang boleh. Lagi kecil dia dipecah-pecahkan, lagi tepat, lagi accurate result yang akan dapat bila dibandingkan dengan physical testing. Okay. Alright. Next. Kecilkan dulu. Discretization. Model body by dividing it into an equivalent system of many smaller bodies or unit interconnected at point common to or more elements. We call it as a nodes and nodal point or boundary line or surface. Okay. Tadi dekat kita punya USB ni kan, kita
discretizekan dia ataupun kita meshingkan dia dalam beberapa ribu elemen, kemudian elemen-elemen tu adalah di-connected dengan nodes ataupun nodal. Okey? Macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kurang 6. 2, 4, 6, 8. Sorry, 8 surface yang ada. Dari 8 surface ni, setiap permukaan ni surface. 8 surface ni boleh dia dipecah-pecahkan lagi dalam bentuk segitiga, segi empat, ataupun hexagon, atau hektagon, octagon. Berbentuk tu lah dalam bentuk surface ataupun 2D lah. Surface ni saya cakap dalam bentuk 2D. Dia boleh discretize, dikecil-kecilkan dalam bentuk 2D. Kemudian dia disambungkan dengan point. Dengan point-point. Nodes. Okay. Sebab tu awak nampak kat situ. Nodes or nodal point. Okay. Dia bersambung di antara nodes dan nodal point. Right. Apa? Bawah tak boleh lagi ni. Okay. Type of finite element. Dia ada 1D element, ada 2D element, ada 3D element, of course. Untuk 1D element ataupun dia line element saja, selalunya boleh lihat kat sini, screen pointer, laser pointer. 1D element, dia berbentuk line saja. Line element. Selalunya dia akan selesaikan dalam bentuk spring problem, truss problem, beam ataupun pipe problem. Untuk 2D element, dia plane element, dia selalunya boleh represent membrane, plate, shell dan lain-lain. Okay, untuk 3D element, of course 3D element you can selesaikan pelbagai benda. Kat sini you selesaikan temperature, displacement, stress, flow velocity. Okay. Ini semua berkaitan dengan elements and nodes. Awak lihat dekat 3D element ni. Dia berbentuk solid. Dia sebagai contoh, inilah sabun ni. Saya ambil contoh yang petak ni ialah sabun. Contoh sabun, okey. Kemudian yang segitiga merah ni, ini adalah elemen yang dipecahkan. Elemen yang dipecahkan. Dia interconnected with nodes and nodal or nodal. Ni interconnected dia kat sini, nodal. Seterusnya, next, the features how finite element solve our problem. Dia sebenarnya komputer tu dia bila kita dah lukis dia dalam bentuk 3D atau 2D, komputer tu dia akan create berdasarkan geometrik yang kita buat tu. Kemudian background dia ada algebraic equation lah. Adalah equation yang mereka ataupun komputer itu sediakan. Kalau kita buat bentuk segitiga, ada algebraic equation dia untuk segitiga. Bentuk segitiga. Segi empat, complex solution. Jadi dia semuanya berdasarkan elemen-elemen lah. Jadi selalunya finite element analysis dia akan selesaikan for displacement dahulu. Displacement. Berapa jarak, bagi contoh yang ni. Berapa jarak force, bukan jarak force, jarak pergerakan dia ni. Kan saya tolak ni kan. Okey. Finite element dia akan kira berapa jarak dia, displacement dia starting from A to B. Situ dahulu dikirakan. Contohnya saya ulang lagi ataupun saya rephrase balik apa yang saya nak try terangkan ni. Ni adalah komputer ataupun laptop saya. Saya apply satu force kat sini. Ni apply satu force from A to B. Berapa nilai tu saya tak tahulah. Mungkin 2 Newton kot. Saya tolak ni 2 Newton. Okey. Untuk finite element menyelesaikan masalah yang saya buat ni, 2 Newton ni, dia hanya menyelesaikan displacement saja. Berapa jarak
pergerakan you punya screen ni from A to B. Dia hanya menyelesaikan displacement dia saja. Selepas tu finite element dia akan masukkan you punya parameters yang terlibat seperti cross sectional area, type of material, dia punya elastic of modulus, dia punya apa lagi dia perlukan, tensile strength dia, apa lagi dia perlukan, semua aktiviti yang ada dekat physical you ni, dengan force berapa, dengan boundary, temperature, ada gravity, semua yang terlibat, dia menyelesaikan seterusnya dia menggunakan displacement tu untuk menyelesaikan stress and strain. Okey, untuk menyelesaikan stress and strain. Dari situlah you boleh dapat nilai dia dalam bentuk contour yang you nampak kat first slide tu tadi. Okey, first dia akan selesaikan displacement dahulu. Berapa pergerakan A ke D? Okey, bila dapat pergerakan A ke D, okey, dia menggunakan nilai-nilai properties material, force, temperature yang berada kat luar, adakah dia physical effect on the properties of that material, baru dia boleh dapat nilai stress and strain of that material. Okay. For example, this is the object. Okay, saya dah tunjuk dah object. Kemudian, this is the element. This is the same object. And this is the element. Kita minta software tu kecilkan objek kita dan dia interconnected with nodes. Okay, dia interconnected with nodes. Bila kita apply satu daya, komputer akan try ataupun finite element analysis akan try to calculate the displacement first. After displacement is obtained, dia akan buat satu backpropagation pengiraan dia lah. Kemudian dia akan selesaikan di bahagian stress dan strain. Apa yang berlaku terhadap problem yang kita try minta komputer selesaikan untuk kita. Right? This is the example of 1D beam. Kenapa dia 1D? Kita nampak dia macam 3D kan? Sebab kita nampak ada X, Y dan Z. Sebenarnya 1D ni adalah untuk beam ni. So dia consider beam tu geometri dia ialah homogeneous. Kemudian dia symmetric. Dia tak asymmetric. Symmetric ni maksudnya kalau kita tengok dekat cermin dia samalah. Kiri dan kanan dia, atas dan bawah dia. Homogeneous maksudnya material tu atas ke bawah semuanya sama. Okey, tak ada campuran material yang lain. Maksudnya tak ada paku kat situ, dia hanya gunakan welding saja. Beam kan, welding saja semua tu. So 1D beams. Okey, ini adalah result dia. Saya anggarkan kat sini dia fix, bahagian sini dia fix, kat sini bahagian dia fix, sini pun fix, sini pun fix. Kemudian dia try to push from the top. Try to push from the top here. Sini bawah, bottom, sini atas. Dia try to push from the top. Kemudian dia dapatlah result dia dalam bentuk contour. Bentuk macam ni. Yang merah ni maksudnya von Mises ataupun dia berada pada keadaan yang hampir dia punya limit. Dia tak limit lagi, tapi kalau mengikut contour yang disediakan kat sini, sini adalah bahagian yang mengalami stres paling tinggi. Mengalami stres yang paling tinggi berbanding dengan kat position di sini. Okey? Sama juga dengan jambatan. Kalau awak nak reka jambatan, awak uji dia dengan kenderaan yang lalu lalang, kemudian awak nak tengok kat bahagian mana sebenarnya yang critical. Di mana dekat portion kat situ awak kena ada tambah besi kat situ ataupun structure dia ataupun dia punya design dia awak kena kuatkan sikit di bahagian situ. So
awak gunakan finite element lah. So at that point, at that location, you tahu kat sini dia akan structure ni akan maksimum kat sini. Dia akan mengalami stress maksimum dekat sini. So you try to enforce that location lah. You tambah beam ke, you tambahkan cross sectional area kat situ ke, macam tu lah cara nak menyelesaikan dia. Lagi bila dia bentuk 2D, ini bentuk 2D, saya tak tahu apa benda yang dia try buat ni, bentuk apa. Tapi dia menyelesaikan finite element analysis dalam bentuk 2D lah. Saya kira dia try to fix this location and try to push or pull this surface to other side, the right side or to the left side. So dia nampak kat sini lah design dia dekat bahagian circle yang besar ni ada merah kat sini. So kat sinilah yang akan, kalau akan fail kat sini dahululah. Okay, material ni kalau dia nak buat berdasarkan apa yang saya bagi tadi, boundary condition dia fix kat sini, kiri dan kanan dia, atas dan bawah, sorry bukan kiri dan kanan, atas dan bawah. Kemudian dia try to pull or push this material. Kemudian location ataupun part yang akan fail dahulu ialah di sini, bahagian merah sini dahulu. Kalau dia try to push lah, push by heart lah, so this location akan fail dahulu lah. Right? Untuk 3D ni 2D, untuk 3D ini apa? Ini ialah connecting road. Design dia nampak macam kelakar, tapi tak apa, kita nak tengok saja. So boleh nampaklah kat sini akan fail dahulu di bahagian sini. Dia tak ada kontur kat sini, saya tak tahu. Tapi selalunya yang biru tu ialah bahagian selamat, yang merah tu bahagian tak selamat. Macam orange kat sini masih okey lagi. Bila dah merah tu maksudnya itulah point di mana designer ataupun engineer perlu consider to strengthen that location ataupun ubah design. Macam mana nak bagi tempat tu kuat bila satu-satu force ataupun pressure ataupun torque, apa-apa sajalah, dia lebih tahan untuk menerima lah apa-apa saja yang saya beritahu tadi. Okay. Seterusnya, advantages gunakan finite element analysis. You boleh gunakan irregular boundaries. Okay, boundaries. Maksudnya you nak gunakan, you nak testing metal you ataupun alatan you dekat irregular boundaries. You tak nak for example laptop ni boundaries dia apa ni kan, environmental lah kat sini, boundaries dia environmental. Irregular environmental, you nak try gunakan heat temperature. Selalunya temperature dekat outside ni tak lebih 50 lah. Kalau dekat negara Arab Saudi ke, negara-negara Timur Tengah tu, environment dia tu agak ekstrim juga kan. Tapi you nak lagi ekstrim daripada tu, environment 100 degree Celsius, you can try guna finite element. Finite element analysis akan bagi result berdasarkan apa yang you nak. Sebab itulah dia tulis kat sini advantages. Irregular boundaries you can apply using finite element analysis. Kemudian you boleh apply general loads of call. You nak ada torque, you nak gunakan instead of push ni, you nak gunakan pressure ataupun you nak gunakan torque macam ni. Ni lah contoh yang saya ada sekarang, jadi saya gunakan ni lah kan. So apa-apa jenis load yang you rasa perlu you nak testing dekat you punya model, ada dekat finite element analysis software. Tak apa, nampak macam apa benda yang Dr. Zainal beritahu ni, tak apa. Hari akan datang saya akan beritahu on the practical part. Saya akan tunjuk software
Kita ada load apa yang ada. Okay. Kemudian advantages dia lagi, different material. You can apply different material with one design. Bagi contoh ni kan, ni ialah plastik. You nak tukar dia kepada bentuk, gunakan properties material of span. Sebagai contoh, awak nak reka laptop menggunakan span kan, dia punya material dia boleh, tak ada masalah. Awak nak gunakan besi yang boleh berkaratnya pun boleh, no problem. Kemudian boundary condition, you nak try gunakan, you nak testing laptop you dengan graviti bulan sebagai contoh pun boleh dekat finite element, tak ada masalah. Kemudian you boleh variablekan element size. Lagi kecil element size, lagi great detail you dapat, lagi precise you boleh dapat you punya result. Kemudian easy modification, of course lah kan, you dah try nak buat laptop you menggunakan span ataupun gabus, tahu kan gabus kan, you try dah buat tu, kemudian you nampak design tu ada kelemahan, you boleh try ataupun you boleh ubah saja design you on the spot, you tak perlu fabricate lagi pun. Itulah dipanggil easy modification. Kemudian dynamic, tadi saya beritahu dynamic. Kemudian you boleh selesaikan non-linear problem. Contoh you nak buat you punya laptop ni menggunakan getah gelang tu, material tu dia boleh lentur-lentur macam itu. You boleh study juga gunakan finite element analysis. Right? Begitu banyaknya keistimewaan finite element analysis yang you boleh study. Alright. Untuk general procedure for finite element analysis, dia ada 3 stages: pre-processing, solution dan post-processing. 3 ya, pre-processing, solution dan post-processing. Jangan takut, sebab apa saya ulang banyak kali, saya memang suka ulang banyak kali. Tak ada test pun, ini hanya introduction saja. Okey, untuk pre-processing, boleh baca kat situ. Selalunya, software define the geometric domain of the problem. Domain apa? Adakah udara, domain you? Adakah air, domain you? Adakah hard, solid, domain. Kemudian, software akan define element types to be used. Element, awak nak type element awak nak gunakan hexahedral ke, tetrahedral ke. Ini nama-nama jenis machine yang ada available dalam software. Nanti kalau berkesempatan saya akan tunjuk awak jenis-jenis elemen-elemen yang ada dalam software. Kemudian you kena, on the pre-processing, you kena define material properties yang you nak guna. Tadi saya beritahu, you nak guna plastik boleh, you nak guna getah pun boleh, nak guna properties gabus pun boleh, no problem. Itu yang awak perlu selesaikan dahulu untuk menyelesaikan satu-satu problem menggunakan finite element. Selesaikan dia punya domain, apakah domain dia, element type yang you nak gunakan, machine dia. Kemudian material properties, dia punya selalunya ada 3 saja yang you perlu ada kalau nak menyelesaikan stress lah. Stress dan strain. You perlukan elastic modulus, you perlukan Young modulus, apa lagi? You perlukan tensile strength. Itu saja, 3 saja yang you perlukan. The rest komputer selesaikan untuk awak. Kemudian define the geometric properties of element. Dia punya length, area. Ini selalunya untuk software yang terkini tak perlulah nak define ni. Dia boleh read for you. Kalau you masuk 3D bentuk macam ni, komputer tahu dah bentuk macam ni yang you masukkan tu. Kalau bentuk dia ataupun panjang dia 3 meter, 3 meter lah yang masuk dalam finite element analysis. Okay. Kemudian define the element connectivity, dia punya mesh model dia. Kemudian
define the constraint ataupun loading. Loading apa yang you nak perlukan. Kalau gravity dekat bumi sebagai contoh, you nak gunakan dekat you punya finite element analysis, you state 9.81 meter per second squared lah. Dia acceleration kan, gravity acceleration kan. Kalau you nak gunakan aluminium sebagai contoh, aluminium dia punya elastic modulus dia, tak silap saya, ialah 0.33 untuk aluminium. And the rest lah. Itulah pre-processing, apa yang you perlu sediakan sebelum you masukkan ataupun you conduct analisis menggunakan finite element method. Okay, kemudian on the solution itself, komputer akan compute unknowns, value of the primary field variable. Tadi saya cerita apa? Komputer akan kirakan dia punya displacement dahulu. Kemudian komputer juga akan selesaikan dia punya stress and strain. Kalau you perlukan heat and flow transfer, semuanya tu adalah secondary process of apa yang komputer you try selesaikan. Kemudian on the post processing part, software sendiri ataupun finite element analysis software tu akan plotkan untuk you kat mana location yang selamat, kat mana location yang critical. Selalunya dia akan plot menggunakan warna lah. Yang selamat tu biru, yang tak selamat ataupun berada dalam critical tu merah. Okay? Okay, next. Okay, stiffness metric. Stiffness metric. Boleh baca kat situ. The primary characteristic of finite element are embodied in the element stiffness metric. For structural finite element, the stiffness metric contain the geometric and material behavior information. Okay, stiffness metric contain material behavior information. Mana tadi? Such deformation may include axial, bending, shear and torsional effect. Semuanya berada dalam stiffness metric. Stiffness metric. Kita orang dulu belajar, kami di UiTM dulu, kami belajar macam mana nak derive stiff metric ni bila kita nak menggunakan finite element analysis. Macam mana kita nak derive dia, stiffness metric ni. Okay. Stiffness metric ni adalah main komponen yang penting untuk finite element software menyelesaikan problem. Kalau 1D, one dimensional problem, dia ada stiffness metric dia sendiri. Kalau 2D problem, dia ada stiffness dia sendiri. Kalau ada 3D problem, dia ada 3D stiffness metric dia tersendiri. Okay. Selalunya stiffness metric dia derive daripada 1D lah, daripada 1D. Dia menggunakan linear spring as a finite element. Ini the simplistic how to derive stiffness metric element. Okay, stiffness metric element for finite element analysis. Kita ada spring kat sini, kemudian kita ada force yang bertindak kepada node 1 dan ada force yang bertindak kepada node 2. Ini ialah dia punya displacement dia ni, U1 dan U2. Ini ialah metrik. K ialah dia punya stiffness. Okay. Biasa kan nampak ni kan. Kemudian kita try to derive dia menggunakan unknowns yang ada, beberapa equation, kemudian kita masukkan dia dalam metrik. Saya try to simplify ni. Saya malas nak cerita matematik kat sini sebab kita tak apply pun. Kita tak apply pun benda ni.
dia background apa yang terjadi dekat background you punya finite element software saja, apa yang berlaku kat dalam dia. Okay, kemudian jadilah satu nilai metrik. Inilah metrik stiffness metric ataupun identity metric. Okay, ni ialah you punya deflection. Ini ialah you punya force yang you apply. Okay, stiffness metric ni lah yang ada you punya elemen of material kat situ. Kalau you nak study heat, dia ada elemen heat lah kat dalam tu. Kalau you nak study strain, ada elemen strain lah dalam situ. Okay. Tadi 1D, stiffness metric untuk 1D. Sekarang ni dia nak bagi tahu stiffness metric untuk truss element. Okay. The bar must be geometric straight. The material obey hook law. Hook law ni untuk spring lah, masih spring lagi. Force are applied only at the end of the bar. For example, this is the bar. Okay, force hanya kat hujung saja. Kat hujung saja. Untuk truss element stiffness metric, force-nya hanya boleh ada kat hujung saja. Okay, the bar support axial loading, bending and torsion and shear not transmitted to the element via the nature. Okay, bending, torsion tak boleh gunakan stiffness metric untuk truss. Okay, tadi pun sama. Hanya displacement saja untuk stiffness metric. 1D gunakan linear ni hanya displacement saja you boleh dapat. The rest you tak boleh dapat. Kalau gunakan truss element stiffness metric, you hanya boleh gunakan dia untuk geometrical straight bar. Kemudian bar tu hanya obey hook law. Kemudian force tu hanya dekat hujung saja, dia tak boleh force yang berada di tengah-tengah. Kemudian bending, torsion and shear tak boleh gunakan stiffness metric untuk truss. Okay. Seterusnya, inilah stiffness metric dia. Ni A untuk cross sectional area, E ialah modulus Young modulus ataupun modulus of elasticity. Kemudian L ialah panjang bar you, L dia. Inilah stiffness metric dia. 1, negatif 1, negatif 1, 1. Inilah stiffness metric dia. Untuk beam element, you boleh gunakan dia pada you punya load tu boleh apply pada Y direction only. Okay, untuk beam element boleh apply pada Y direction only. Kemudian deflection of the beam are small in comparison to the characteristic dimension of the beam. You punya, bila you nak testing menggunakan beam element, you tak boleh deflect dia begitu banyak. Sebab beam element hanya stiffness beam element hanya apply untuk small comparison between length and deflection. Okay. The material of the beam is linearly elastic. Hanya bahagian linear saja yang dia boleh selesaikan. Kemudian dia isotropic. Apa isotropic? You belajar dalam strength kan? You try to pull material, you pull kat sini, you punya metal tu dia akan mengecil. Itu isotropic. Kalau you try to pull, dia tak nak mengecil, tu bukan isotropic. Okay. Kemudian dia homogeneous. Material tu seragam, homogeneous. Satu saja material dia. Dia tak ada campur-campur material yang lain. So you boleh menggunakan stiff metric of beam element. Okay. Kemudian dia symmetry. Okay. Itu seterusnya. Jadi kita boleh lihat. Inilah stiffness metric untuk beam element. Ni. Yang ni. 4x4 ni. Ni stiffness metric untuk beam element. Kalau you ada masalah, you nak try selesaikan menggunakan tangan. You ada masalah macam ni lah yang dalam ni. Kemudian you ada force, kemudian you ada mass dia, you ada theta dia, kemudian you ada direction dia. Stiffness metric tahu, you boleh selesaikan nilai-nilai yang you unknown kat sini. Contoh, you nak cari
force dan mass. You ada displacement dengan theta apa kat sini, saya tak tahu. Theta. Direction dia lah mungkin. Direction dia. Kemudian you ada stiffness metric. So you boleh dapat nilai force yang apply, yang di-apply kepada material you. Kat sini. Dia boleh dapat. Okay. Ini gunakan beam element. You boleh bayangkan lah. Ini beam element ni ialah dalam bentuk 4x4. You dapat 4x4 element. Stiffness metric. Tapi yang selalu digunakan dalam finite element software ialah tetrahedral ataupun hexahedral. Yang ni yang selalu digunakan. Dia berbentuk segitiga. Basically tetrahedral dengan hexahedral dia ialah 3D element. Dia adalah 3D element. Dia boleh menyelesaikan any angle. Dia boleh menyelesaikan any angle. Kan? Sebab dia 3 angle saja. So, dia boleh menyelesaikan any angle lah. Normal stress along with 3 shear and stress. So, ni. Dia boleh menyelesaikan 3 shear and stress. So, ini adalah dia punya stiffness metric dia. Ni adalah dia punya stiffness metric dia. Untuk tetrahedral, ni bentuk dia. Untuk hexahedral, ini bentuk dia. Ni saya cerita pasal elemen-elemen ni. Kalau meshing tadi kan. Mana meshing? Mana meshing? Ni elemen ni. Kalau dia berbentuk segitiga ni, kita panggil tetrahedral lah. Kalau dia bentuk segi empat, kita panggil dia hexahedral. Ada juga octahedral. Ada juga. Kita boleh select juga octahedral tu dalam kita punya finite element software. Tapi selalunya orang menyelesaikan menggunakan tetrahedral atau hexahedral. Itu dah memadai lah. Mana tadi? Ini pun tetrahedral. Awak nampak ni. Tetrahedral. Dia ada combine lah. Ada combination of hexahedral. Awak nampak segi empat tu ialah hexahedral lah. Okay. Ini ialah stiffness metric dia. Ini adalah stiffness metric dia. That's it. That's it for today. Hopefully we can have some brief lesson of what we learned today. On the next class, we will discuss on how to practically solve finite element software. Solve one certain problem, simple problem using finite element software. I will focus on how to use SolidWorks software, because SolidWorks kita ada 3D software, 3D package software. You boleh lukis macam-macam kat situ. Kemudian you boleh try to solve dia menggunakan software itu sendiri. Jadi itu adalah untuk minggu hadapan lah. Okay. That's it for today. Thank you. Remember, siapa sahaja yang watch this video, you kira datang lah kelas tu. Okay. So, thank you again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.